Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Semoga kita semua diberkati oleh Allah dan berada dalam lindungannya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, mereka adalah sama seperti orang yang keluar di jalan Allah sehingga mereka kembali semula ke rumah mereka. Masya Allah, ini adalah kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu, khasnya ilmu agama. Para penonton sekalian, bersama saya Muhammad Muaz bin Junidi. Dalam video ini, saya akan membacakan beberapa potongan ayat-ayat Al-Quranul Karim beserta terjemahannya. Juga saya akan menerangkan beberapa tafsir ayat tersebut dan pengajaran yang kita dapat teladani daripada ayat-ayat itu. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan perintah salat untuk seluruh umat Islam. Dan umat Islam di seluruh dunia harus menunaikan salat 5 waktu sehari semalam sesuai dengan rukun Islam yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Tafsir ayat yang kita dapat daripada surah Al-Baqarah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada ahli-ahli kitab di Madinah pada ketika itu untuk mengerjakan solat bersama dengan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan ahli-ahli kitab untuk mengeluarkan zakat dengan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Seterusnya Allah Taala juga menyuruh untuk mereka rukuk bersama orang-orang yang merukuk dari umat Muhammad SAW dan ikutlah bersama mereka dan menjadi sebahagian daripada mereka. Jadilah bersama orang-orang mukmin yang berbuat baik, dan di antara amal kebaikan itu yang paling khusus dan sempurna itu adalah solat. Banyak juga ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menunjukkan kewajipan solat berjemaah. Pengajaran ayat yang kita dapat daripada surah Al-Baqarah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah solat kepada kita dan menjadikan ayat ini boleh dijadikan sebagai salah satu dalil kewajipan solat, dan solat itu merupakan salah satu amalan yang boleh merapatkan kita dengan Pencipta yang Maha Esa. Kerana pada ketika waktu solat kita tidak mempunyai hal-hal lain. Ketika kita menyebut sahaja, ketika kita melakukan sahaja perbuatan takbiratul ihram itu, kita tidak lagi boleh untuk kata-kata selain daripada perkara yang perlu disebutkan dalam solat. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh hilang khusyuk, dan hal itu akan menyebabkan kita melakukan perbuatan solat itu sahaja. Kita hanya fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, solat ini merupakan salah satu panggilan daripada Tuhan yang khusus kepada hambanya. Seterusnya, kita juga hendaklah mengeluarkan zakat, kerana zakat itu juga wajib bagi kita sebagai seorang umat Islam, dan zakat itu dapat menyelesaikan masalah hubul mal, cita harta benda. Sebab kadang-kadang di antara kita ini, manusia ini mempunyai sifat yang tamak, sifat yang terlalu cintakan harta. So, zakat ini dapat membuang penyakit itu, membuang masalah itu. So, Allah Subhanahu Wa Taala juga berkata, hendaklah kamu rukuk bersama orang lain yang rukuk. Ini maksudnya seruan solat berjemaah dengan orang lain. Dia mengajar kita supaya jangan duduk seorang diri, tetapi hendaklah bermasyarakat. Okey, seruan ini menunjukkan solat berjemaah ini dapat membuatkan kita ni hidup bermuafakat, hidup bermasyarakat, bermuamalah dengan umat-umat sesama Islam yang lain. Tidak kira dalam bentuk ibadat
ataupun kehidupan seharian. Namun jika kita bermuamalah atau bermuamalah dalam uh, bentuk ibadat, itu adalah lebih baik. Seorang wanita diangkat derajatnya di dalam Islam umpama sebuah perhiasan yang harus dijaga dengan rapi. Bismillahirrahmanirrahim. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. Maksudnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Surah An-Nisa ayat 3. Tafsir ayat daripada surah An-Nisa ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan seandainya jika kita tidak dapat berlaku adil atau menahan diri daripada memakan harta anak yatim, maka janganlah kita mengahwini anak yatim itu. Maksudnya janganlah kita menganiaya anak yatim itu, kerana anak yatim ini merupakan antara golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat khusus yang menceritakan bahawa jangan menzalimi anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini dilindungi dalam undang-undang Islam. Islam juga membolehkan poligami. Sama ada mempunyai isteri 1, 2, 3 atau 4. Namun jika kita tidak yakin kita dapat berlaku adil, kita digalakkan mempunyai 1 isteri sahaja. Pengajaran ayat daripada surah An-Nisa ini ialah kita hendaklah berlaku adil terhadap isteri-isteri kita jika kita berpoligami. Yang makna kata kita adil dari pelbagai aspek, nafkah zahir ataupun batin. Jika memberikan semuanya dalam keadaan yang sama rata dan adil. Ayat ini juga diturunkan atas asbab untuk membataskan poligami, sehingga kita laki-laki ini mempunyai sehingga 4 orang isteri sahaja. Kerana sebelum ini poligami sudah pun diamalkan oleh nabi-nabi sebelum ini, dan juga poligami ini pun telah menyebabkan maruah seorang wanita itu menjadi rendah, kerana kita mengahwini terlampau banyak wanita. Kita dibolehkan untuk mengahwini terlampau banyak wanita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini untuk membataskan bahawa kita hanya boleh mengahwini sebanyak 4 orang isteri sahaja. Setiap pasangan itu melengkapi antara satu sama lain, tidak kira jantina lelaki atau perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lilmutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. صدق الله العظيم. Maksudnya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang atau cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya
Apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Tafsir ayat daripada surah Al-Mutaffifin ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat untuk orang-orang yang menipu dalam sukatan dan menipu dalam timbangan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan ancaman yang keras kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar yang pernah terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada ketika itu. Diriwayatkan bahawa di Madinah dahulu terdapat seorang hamba Allah yang bernama Abu Juhainah yang telah pun uh, melakukan perbuatan curang dalam menimbang ini dengan menyediakan dua jenis takaran, iaitu takaran yang besar dan takaran yang kecil. Ia membeli gandum atau kurma daripada para petani dengan menggunakan takaran yang besar. Maksudnya apabila dia ingin membeli, dia menginginkan bahawa si penjual itu menggunakan penimbang yang besar untuk menguntungkan dirinya. Okey, akan tetapi ia menjualnya kepada orang lain dengan menggunakan takaran yang kecil. Maksudnya dia mengurangkan jumlah yang sepatutnya itu. Jadi hal ini menyebabkan jelas sifat tamak yang terdapat pada Abu Juhainah ini. Dan hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana apabila dia inginkan sesuatu, dia inginkan lebih. Namun apabila ia memberi sesuatu, ia mengurangkan jumlah tersebut. Hal ini telah menganiayai sesiapa pun yang terkena perkara ini akan menganiayakan orang tersebut. Pengejaran ayat yang kita dapat daripada ayat surah Al-Mutaffifin ini ialah berlakulah jujur dalam timbangan kerana perkara itu merupakan hak orang lain. Maksudnya jangan kita ambil mudah perkara-perkara yang melibatkan hak orang lain kerana ianya boleh menyebabkan dosa yang berlanjutan jika kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut. Kerana perbuatan dosa kita dengan Allah Subhanahu Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Taala boleh maafkan kerana Allah itu Maha Pemaaf. Namun dosa kita dengan manusia kita tidak boleh ambil mudah. Dan seterusnya berilah timbangan yang secukupnya dan jangan dikurangkan sedikit pun. Kita mestilah ambil timbangan yang secukupnya. Juga jangan menekan-nekan orang yang memberi timbangan. Hindarilah dari tergolong dalam kalangan mereka yang selalu berlaku curang dalam timbangan kerana mereka itu dilaknat oleh Allah SWT. Maksudnya kita hendaklah mensyukuri atas apa yang kita ada dan janganlah kita berlaku curang ataupun kita tidak jujur ketika proses jual beli. Kerana perkara itu telah pun dilarang di dalam Al-Quran, telah pun dilarang oleh Allah SWT. Usaha yang gigih tidak datang dengan beribu alasan. Oleh itu, jika tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sanggup? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kepada kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Dalam tafsir Ibn Katsir juzuk 5 dijelaskan bahawa Allah SWT melarang hambanya untuk berbuat zina dan mendekati sesuatu yang boleh menyebabkan penzinaan kerana zina itu adalah fahisyah, yakni termasuk dosa-dosa besar yang paling buruk jalan kemaksiatannya. Pendapat daripada ahli-ahli tafsir berkaitan dengan surah Al-Isra ini ialah melakukan perkara ataupun hal-hal yang mendekati zina saja sudah haram, apatah lagi untuk
kita melakukan perbuatan zina itu tersebut. Okey, moga-moga kita semua dijauhkan oleh perbuatan zina, zina kecil maupun zina besar. Antara pengajaran ayat yang kita boleh dapat daripada surah Al-Isra ini ialah zina ini satu dosa yang besar, yang hampir Allah Subhanahu Wa Taala hampir menyebutnya hampir sama banyak dengan dosa membunuh. Hal ini membuktikan bahawa zina ini memang sangat-sangat dilarang oleh Allah dan sangat besar dosanya. Okey, ianya mungkin tidak dapat membunuh ah, diri kita ataupun membunuh seseorang, namun ianya dapat membunuh dalaman orang itu, rohani orang itu, membunuh hati seseorang. Oleh itu kita mestilah hindari perkara zina ataupun perkara yang boleh mendekatkan kita kepada zina. Okay, zina terbahagi kepada banyak jenis. Ada zina mata, ada zina mulut, ada zina kaki, zina tangan dan sebagainya. Zina-zina yang menggunakan panca indera atau lebih kita dikenali sebagai zina alaman. Okay, zina yang menggunakan panca indera. Kita mestilah hindari semua perkara itu. Zina mulut seperti mengumpat, zina mata seperti kita lihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya, melihat aurat-aurat golongan ajnabi. Zina yang paling kita takut sekali adalah yang zina yang melibatkan dua jantina ini, perempuan dan juga lelaki. Oleh itu, para ulama menegaskan supaya kita lelaki dan perempuan ini menjaga ikhtilat antara satu sama lain. Mak kata kita menjaga batas dari segi pergaulan. Tidak ada perkara-perkara yang penting untuk menyebabkan kita perlu berjumpa dengan seorang wanita itu, maka tidak perlu kita jumpanya. Cukup jika boleh kita gunakan media media sosial ataupun WhatsApp contohnya sebagai medium kita melakukan interaksi. Cukup guna hanya sekadar itu sahaja. Okey, jika boleh kita elakkan bergurau senda yang melebihi batas di antara lelaki dan perempuan dan saling menjaga aurat di antara lelaki dan perempuan. Hal ini boleh menyebabkan suatu zina itu berlaku jika ianya dipandang remeh oleh masyarakat. Orang mukmin dan mukmin itu ibarat sebuah bangunan. Sebahagian akan menguatkan sebahagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah menasihati, tegur, meneguri dan berkongsi ilmu sesama kita. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.